Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Inilah dia guys, hadiah giveaway aku nak beri kepada korang. So apa yang menarik tentang mug ni? Sebab first aku design sendiri. Kalau korang tengok dekat, ini adalah special edition khas aku buat sempena karakter favourite aku dalam One Piece, iaitu Kozuki Oden. And then nombor 2, apa yang menariknya, tak silap aku anime sekarang ni dah tak lama dah, tak jauh dah tu, dah nak masuk dah tahun depan kan, flashback Oden, perjalanan Oden. So imagine korang tengah tengok anime One Piece sambil minum daripada mug ni. Siap ada teks tu, Life of Pim. Aku siap buat nombor lagi situ. Tapi ni sebab ni khas aku punya sendiri, so nombor dia kat sini korang nampak nombor dia kosong-kosong lah. Ni contoh lah. So ni nampak tag dia nombor 1, 01. Nampak special edition made by Life of Pim. So this is like my first merchandise. Apa aku buat mug sebab yelah tak tahu kenapa boleh jadi trademark lah sekarang kan, minum air dalam video sebagainya. So selain daripada tengok aku buat video sambil minum dengan cawan ni, korang pun boleh lah tengok video ni sambil minum daripada cawan ni. So benda ni tak buat banyak, so memang khas lah. Imagine lah korang jadi salah seorang pemilik nombor 1 punya, nombor 2. Memang tak banyak aku buat. Siap blend lagi tu dengan background kat belakang. So macam mana nak menang benda ni? So make sure korang stay tune, tengok video ni sampai habis, okay, so seperti mana yang korang tahu, video ni adalah video khas sempena sesi soal jawab. So terima kasih kepada semua yang memberikan soalan dekat ruang komuniti yang aku buka sebelum ni. Banyak soalan yang aku terima, 100 lebih. So aku tak sure lah aku dapat cover keseluruhannya dalam satu video, but aku still nak cuba jawab setiap satu yang korang tanya. So mungkin aku akan divide lah video ni, sebab ada soalan yang aku tengok macam senang nak jawab, ada soalan yang macam akan mengambil masa yang lebih panjang lah untuk aku explain, untuk jawab kan. Ni yang macam SBS lah, ni antara order yang aku minat. So untuk tidak membuang masa lagi, let's go through dekat soalan yang pertama daripada Hafi Haras. Maaf ya kalau sekiranya aku salah sebut nama korang. Apa pekerjaan sebenar Pim? Basically aku adalah seorang creative designer. Macam-macam jenis company dah aku join kan, syarikat periklanan, syarikat event, F&B, dan sekarang ni platform kan finance. So alhamdulillah lah, di saat dalam COVID-19 ni aku masih survive dengan kerja yang aku ada sekarang. But itulah aku busy sikit, tak dapat nak buat banyak video kan, sebab aku bukan full time YouTuber. So bila ada masa tu, macam especially weekend lah, aku akan ambil masa untuk shoot 2-3 video ataupun buat konten, cari idea sebagainya. And then aku akan shoot malam pada waktu weekdays, ataupun aku akan edit malam pada waktu weekdays, and aku akan try upload keesokan harinya. So itulah disebabkan ada masa cepat video aku buat, ada masa lambat. Soalan yang kedua adalah daripada Alif Aimran. Apa yang akan berlaku dekat chapter 1000? Well, chapter 1000 pun dah tak jauh kan, lagi 10 hari je lagi. And kebanyakannya korang, aku rasa mungkin dah, daripada waktu korang tengok video ni, mungkin korang dah baca spoiler, and mungkin korang dah tahu lah apa yang akan berlaku. Untuk aku sejujurnya aku tak baca spoiler lagi. Aku tak sure lah kalau aku masih mampu bertahan selama 10 hari ni untuk tidak baca spoiler. Nak tahan tu boleh actually, tapi nak elak tu daripada spoiler yang merata-rata dekat Facebook, Instagram dan sebagainya tu yang sedikit susah. Tapi apa yang aku harapkan dekat chapter 1000 ni, aku harap kita boleh dapat flashback lah apa yang berlaku dekat God Valley contohnya kan, apa yang berlaku di antara Rob, Garp dengan Roger. Tetapi mungkin apa yang aku lebih nak tahu adalah tentang rahsia nama D tu. Something yang menarik lah aku harap. Tapi aku rasa Oda tak kecewa kita. Aku pasti chapter 1000 dah akan jadi super duper hype. So let's just wait lah yang tengok apa yang akan berlaku. And then soalan ketiga daripada Nur Aizaz. Bila start layan One Piece? Soalan ni mengimbau balik kenangan lama. Aku rasa benda ni start balik pada tahun 2009. Itu aku masih belajar. Aku ada satu roommate ni, dia ni memang gila anime lah. Bab anime semua memang aku pas kat dia lah. So waktu tu aku tak banyak sangat anime yang aku tahu. And then even One Piece sendiri aku dah tahu lah, tapi belum orang kata betul-betul jadi seorang peminat yang super duper gila yang tak miss apa-apa lah. Just tahu-tahu macam tu je lah kan pasal One Piece. So sampai satu masa ni, masa kat bilik kita orang, member aku ni dia pasang cerita One Piece. Masa tu situasi dekat Marineford Arc. So bila aku tengok perang Marineford War tu kan, daripada cerita One Piece tu, aku terus macam wow, gila ni. Memang duduk aku terus situ sampai ke berapa episod dah kita orang tengok. Memang aku tak berganjak, especially bila tengok pasal Whitebeard semua benda kan, macam and then macam mana tengok karakter utama dia Luffy struggle semua benda kan, memang gila-gila lah. So guys, itulah aku start betul-betul melekat dengan One Piece. Daripada situlah aku start balik tengok dia punya episod, dia punya anime masa cuti Sam, daripada episod 1 sampai ke latest. So ya, start dari situlah mula-mula betul-betul melekat dengan One Piece. Kalau Luffy dah dapat top bounty lepas perang Wano, persoalan dia, adakah Luffy punya bounty boleh naik lagi? Kekal je?
daripada Imran Abdul Razak. Actually boleh naik lagi, tapi persoalannya sekarang ni kita tak tahu. Wano kan negara itu tutup, so kita tak tahulah macam mana diorang WG Marine nak set bounty untuk dia. Banyak faktor lah yang kita kena tengok. Macam dekat Wokid Island sebelum ni memang jelas lah kan, sebab kita ada Morgan semua boleh nampak macam mana Luffy menyelinap masuk kawasan Big Mom, keluar kalahkan Katakuri, dia punya commander semuanya. Sebab itulah bounty Luffy boleh melonjak naik sampai 1 bilion. So untuk situasi kat Wano ni agak susah lah, sebab ramai yang tak tahu kan, negara yang tutup. So Eustace dengan DP Patrick macam mana boleh ada niat nak buat YouTube channel? Percubaan aku untuk buat suara Patrick. Okay, ini pun deep juga soalan ni. Aku start buat YouTube channel tahun lepas, 2019. Kenapa aku buat YouTube channel ni? Melibatkan balik kawan-kawan member aku yang tengok One Piece pada zaman study lagi tu lah. Ada satu masa ni mana aku diberikan ujian yang agak tinggi, di mana aku terpaksa fokus pasal nak survive lah kan. Benda-benda yang macam benda-benda kita minat ni kan, macam lagu ke cerita ke anime ke apa, aku terpaksa tolak ke tepi lah, game ke apa kan. So skip cerita bila sampai satu masa tu, bila aku dah financial dah stabil, dah ada kerja yang okey, semua benda kehidupan pun dah okey sikit, barulah kita try to catch up balik apa yang kita dah miss kan. So salah satunya adalah One Piece lah. Tahun 2018 tak silap aku nampak dekat Facebook page luar negara lah, dia ada tunjuk spoiler gambar Luffy hentam Kaido waktu tu, yang dengan dia punya Gear 4 masa dekat Wano dah lah kan. So waktu tu aku macam damn, aku dah macam miss gila ni kan. Waktu tu Luffy dah start lawan Kaido dah. Even aku macam setahun tu aku miss One Piece, tapi tak ada lah, aku betul-betul clueless. Aku still lah tahu sikit-sikit, cuma tak follow sangat lah kan. So start dari situ aku terus buat satu WhatsApp group ni dengan member aku semua benda, tondok cerita macam-macam benda lah dalam WhatsApp group tu kan, pasal One Piece benda. So kita tondok cari lah teori-teori daripada luar negara semua ni kan, dekat YouTube, dekat Reddit dan sebagainya. Kita cerita semua benda dalam WhatsApp group. Sampailah tahun 2019 tu, mana bila kita rekrut member yang lain kan, yang baru berjinak dengan One Piece. So bila diorang tanya soalan-soalan basic macam Marines ni macam mana, dia punya organisation, si Cibukai ni apa, bounty ni. So teruslah aku terfikir macam nak buat satu channel YouTube, selain pada untuk share dengan member aku boleh share dengan semua orang lah kan, yang minat-minat One Piece dalam Malaysia ni. So sebab tu lah kalau korang tengok video-video awal aku banyak buat basic knowledge lah tentang One Piece kan, pasal bounty, pasal Dragon Fruit, pasal Shichibukai, pasal pirate punya level dan sebagainya lah. Sebabkan masa tu awal-awal lagi, so idea dengan cara penyampaian tu tak bagus, so agak hamba lah kan. But then kita kena terus belajar untuk menjadikan video ni lebih menarik, cari konten lebih menarik. But then again, untuk jawab soalan ni, aku rasa aku nak terima kasih kepada geng Wolfpack Pirates lah, geng-geng One Piece aku daripada zaman study. Kalau bukan disebabkan diorang, aku rasa tak ada idea pun nak buat YouTube channel ni. Kamai Tachi of Rommel, dia tanya aku berapa banyak bulu yang ada pada seekor ayam. Serius lah. Kalau check Google kat sini, dia cakap ayam ada 5 hingga 8,000 bulu. Banyak siut. Wow. Actually soalan dia bagus juga lah. Hampir 8,000 feathers yang ada pada ayam ni. Syazwan Syamil tanya, kalau Akainu pirate, agak-agak berapa bounty dia? Akainu kalau dia pirate lah, kalau kita terbalik dengan cerita One Piece ni, aku rasa dia salah seorang Yonko dah. Tapi kan, jadi aku baru ingat, aku pernah baca satu artikel sebelum ni pasal Akainu, sekiranya Akainu jadi pirate kan. And then Oda jawab kat situ, Akainu boleh jadi pirate dalam berapa tahun je, tak lama lah dia boleh dapat dah One Piece tu sampai ke Laugh Tale. So Akainu ni karakter yang Oda cipta bukan biasa lah. Sebab tu lah dia dalam Marine memang power gila. So kalau dia jadi pirate pun dia akan jadi power gila lah. So bounty dia mungkin 3 ke 4 bilion. Isra Takif tanya, apa jadi dengan RA kat Reverie, Sabo kena tangkap ke or mati? Okay, actually untuk soalan ni jawapan dia kena go through video yang aku buat sebelum ni lah. Video Sabo punya character review, tapi part 2 lah. Kat situ aku ada kumpul segala-gala teori yang ada daripada luar negara, dalam negara, even pendapat aku sendiri aku ada share dalam video tu. So apa yang kemungkinan besar berlaku dekat Reverie, apa yang berlaku dekat Sabo dan sebagainya lah. So boleh check lah video tu nanti ya. Nora Ziati Jumairi tanya, bila nak ada merchandise atau patung sendiri? Well, subscriber baru 8k. Aku rasa kalau aku buat merchandise ada korang nak beli. Tapi macam aku explain awal video tadi lah, this is my first merchandise. Walaupun aku belum ada plan untuk jual, because for now I made it for giveaway. Tapi sekiranya korang tak nak tunggu giveaway, korang nak dapatkan juga benda ni, nak beli juga, so aku akan cuba deal dengan printing lah untuk dapatkan harga yang terbaik, harga yang murah, supaya korang boleh beli benda ni. Badan plan aku pun bukan nak buat Kozuki Oden je, aku nak buat character favorite aku yang lain macam Zoro dan sebagainya. So kita tengoklah macam mana. And then selain daripada mak ni pun aku ada plan untuk buat topi juga, tapi for now masih dalam proses perbincangan. Mungkin tahun depan lah aku nak try push. So plan nak buat untuk aku je, tapi
itulah, kalau korang berminat mungkin aku boleh open order dan sebagainya. Kita tengoklah macam mana. Pada pendapat Pim, kalau Luffy jadi Marine, apakah pangkat dia daripada Tengku Aiman Harif? Kalau kita balikkan cerita ni, kalau kita balikkan dunia One Piece ni, di mana Luffy adalah seorang Marine. Marine memang adalah satu side yang betul-betul baik, tak ada side-side yang jahat. Dan Pirate pula memang karakter-karakter yang jahat semua benda. Aku rasa Luffy memang boleh pergi jauh lah. Aku rasa dia mungkin so itulah dia 10 soalan yang aku berjaya jawab sekarang ni. Bila aku tengok video ni, aku shoot dah dekat 20 minit lebih dah. So sekarang aku nak share korang cara nak menang benda ni. For now aku nak bagi dua untuk korang dapatkan benda ni, which is korang akan dapat edisi yang pertama dan juga edisi yang kedua. Nombor sini 0102. Ya, banggalah kalau korang dapat benda ni. Korang share dekat Instagram dan sebagainya, yang korang orang nombor 1 yang memiliki benda ni dan orang yang nombor 2 memiliki benda ni. So cara nak menang dia mudah je. First, of course, korang kenalah jadi salah seorang daripada subscriber Life of Pim. Itu dah benda yang paling wajib. And then cara yang kedua adalah aku nak korang komen kat bawah video aku yang mana yang paling korang suka. And korang suka video SBS ke, video reaction ke, video character review ke. So komen kat bawah yang mana satu korang suka and kenapa. So komen yang paling best aku akan pilih sebagai salah seorang pemenang. Untuk cara aku contact korang pula, korang drop sekali lah korang punya IG kat lepas komen tu. Aku akan tunjuk template dia dekat bahagian description nanti. So kalau korang menang, aku boleh lah terus contact korang punya IG, bagi tahu korang menang kan, minta alamat semua supaya aku boleh send dia ni. Tapi itulah, kalau korang tak ada IG susah sikit nak contact. Tapi kalau tak ada IG mungkin ada Facebook ke apa. So just put something there untuk mudahkan aku untuk contact korang lah. Sebab kalau tidak, kalau susah nak contact korang, macam mana aku nak bagi benda ni kan. So tu je lah guys cara dia. Nanti aku akan letak lebih detail lah dekat description, korang boleh baca je lah, senang kan. And then satu lagi cara nak menang, again simple je. Asalkan korang drop komen korang kat bawah, aku akan pilih daripada komen-komen yang korang drop tu, aku akan pilih seorang random untuk memiliki mark ni. So satu daripada komen yang terbaik, ini yang kedua daripada kalangan orang yang komen lah. So korang masih ada peluang untuk terpilih secara lucky draw lah kan. So good luck untuk korang memiliki Life of Pim first ever merchandise edisi Kozuki Oden. Dah malam dah ni guys. 10 soalan aku jawab siang tadi, lagi 10 aku settlekan malam ni. Okay, soalan daripada Big Boy. Episod terbaik One Piece. Ini susah sikit nak jawab sebab banyak episod dia yang best. Tapi aku kena cakap, menerusi dekat anime, aku paling suka arc Dressrosa. Sebelum aku tengok arc Dressrosa ni, aku dah ketinggalan sedikit tentang One Piece. So bila aku tengok balik daripada awal One Piece sampailah masuk balik Dressrosa, aku meminat lah dengan jalan cerita dekat Dressrosa. Dia punya karakter improvement masing-masing, dia punya villain, lawan dia, banyaklah benda perkara yang menarik berlaku dekat Dressrosa yang buatkan aku betul-betul sakit kepala. Usopp memang betul-betul buat aku mind blown. Memang dia betul-betul MVP. Observation Haki unlock tu dengan Grand Fleet, dengan Luffy tunjuk Gear 4 dia, dengan Doflamingo punya plot twist, macam-macam benda lah berlaku dekat situ kan. Tak lupa juga dengan Sabo, so benda. Wow, memang banyak gila benda yang berlaku dekat Dressrosa. So that's why lah bagi aku dalam anime, aku paling minat Dressrosa punya arc lah. Daripada One Piece fan, banyak-banyak buah Devil Fruit yang ada. Buah Devil Fruit apa menjadi kegemaran Pim? Dekat bawah tu ada daripada Nur Raziati, dia cakap buah logia jenis air. Actually benda ni senang ke? Ada satu buah ni yang aku tak sangka keluar dekat dalam cerita One Piece, yang juga keluar masa arc Dressrosa. Kuasa ni memang boleh katakan kuasa yang memang aku minat daripada kecil lagi lah. Aku memang suka imagine macam-macam benda yang aku boleh buat dengan kuasa ni, iaitu Devil Fruit, Admiral Fujitora, Zushi Nomi tak silap aku. Dia adalah kuasa yang boleh manipulate gravity, and aku memang minat benda ni lah. And then aku pun memang antara peminat besar cerita Star Wars kan. So Star Wars kan dia ada konsep The Force punya kuasa tu kan, which is bagi aku dia macam memanipulasi gravity lah. So ni memang kuasa yang memang aku minat lah. So kalau aku duduk di One Piece, memang aku nak sangat makan Devil Fruit ni. Badrul Amin, kalau Ace tak mati, agaknya boleh jadi tak trio ni kembali? Ya, of course boleh kembali, tapi dia agak tak sesuai lah dengan jalan cerita utama. Sebab kita ada Ace yang merupakan anak Roger kan, orang yang kemungkinan besar sepatutnya menjadi the next Pirate King. So agak tak sesuai jalan cerita tu. That's why Ace perlu dikorbankan dalam jalan cerita ni dan menjadi spark untuk Luffy menjadi lebih kuat, menjadi lebih hebat. And menerusi Ace jugalah
Luffy akan sambungkan legacy Will of D ni. Actually benda ni aku rasa korang boleh tengok dekat channel The Show nanti. Aku tak sure sekiranya time video ni upload diorang dah buat atau tak. Sebab hari tu aku dengan The Show ada discuss pasal Will of D ni. So mungkin korang boleh check dekat video dia. Support Nakama. Daripada Arif Azrul, abang rasa ada pekhianat ke dalam Revo Army sebab 3 commander plus Sabo lawan 2 Admiral takkan boleh kalah, atau commander diorang yang lemah sangat. Well, benda ni pun sama. Aku mohon untuk check balik dekat video yang character review Sabo part 2. Kat situ pun aku dah cakap kan, kemungkinan besar mungkin ada pekhianat dan sebagainya lah. Seterusnya daripada Azhar Yusof, nak tanya Ace ada hubungan apakah dengan Yamato? Sedangkan waktu Ace letak Wano kan Yamato kat dalam penjara, dan macam mana Yamato boleh kenal semua kru Mugiwara? Actually Yamato dia bukan dalam penjara, tapi dia dipenjarakan dalam Onigashima tu. Sebab itulah dia ada rantai bom dekat tangan dia yang hampir sama teknologi dia dengan apa yang Queen buat masa dekat penjara Udon tu kan, yang diorang pakai kat leher. Bila diorang keluar je daripada gelanggang tu, diorang boleh meletup. So konsep yang sama apply kat Yamato. Kalau Yamato keluar daripada Onigashima, benda tu akan meletup. Aku pun tak sure lah apa hubungan dia dengan Ace. Pernah ada orang buat teori sebelum ni, diorang dia bercinta dan sebagainya, tapi Oda tak ada pun cerita part tu. So kita boleh anggap diorang ni sebagai kawan biasa je lah. Macam mana dia tahu pasal kru Mugiwara ni? At first sebab Ace duk cerita macam-macam pasal Luffy dekat Yamato. So mungkin daripada situ Yamato start follow berita pasal Luffy, and then dia tahulah sedikit pasal story Luffy dengan geng dia kan, Straw Hat. Tapi bagi aku untuk geng-geng Beast Pirate ni sebagainya, kemungkinan besar diorang akan dapat berita luar. Sebab takkanlah Kaido tak nak ambil kisah apa yang berlaku kat luar kan. Dia cuma dengan orang-orang tertentu je lah yang tak dapat berita ni. Tapi untuk orang-orang atasan macam geng-geng Beast Pirate, geng Orochi, for sure diorang dapat tahu macam-macam berita yang kat luar. So termasuklah Yamato. Sebab yelah, Yamato still anak Kaido kan. So mesti ada cara untuk dia dapatkan berita kat luar. Syahir Amin, kenapa lepas time skip Robin jadi putih? Pernah check kat Reddit semua, memang macam-macam orang duk cerita-cerita pasal Robin ni. Dia macam 50-50 lah. 50 nak Robin dengan rupa, senang cakap rupa yang sama hampir sebelum ni, and then lagi 50 suka dengan rupa apa yang dia sekarang. Itu mungkin sebab Robin spend time lama 2 tahun kan dekat Tequila Wharf tu kan, kawasan bersaji kan. So disebabkan dia lama sangat duduk tempat sejuk, so that's why lah kulit jadi putih. Aku tak sure sangat lah pasal benda ni, sebab aku tak sure Oda ada memberi penjelasan. Aku tak, benda ni kita kena check kat SBS. Mungkin ada orang tanya, mungkin Oda ada jawab. So tunggu je lah dekat segmen SBS nanti kita check volume by volume. Harap adalah jawapan tentang kenapa kulit Robin boleh bertukar menjadi putih. Aiman Channel, sebab apa lain One Piece? Sebab best. Tak ada reason lain lah. Sebab bagi aku One Piece jalan cerita dia memang sangat-sangat menarik lah. One Piece dia boleh jadi macam-macam. Konsep dia tu lah, benda yang paling penting adalah konsep adventure. So bila kita set tentang adventure, kita boleh pergi mana-mana kita nak. So kita boleh letak macam-macam benda yang kita nak dalam cerita tu, sebab dia adventure. Boleh je kalau Luffy tiba-tiba nak pergi ke planet bulan ke apa benda, tak ada masalah, sebab itu adalah adventure. That's why cerita One Piece ni sangat meluas, and dia boleh berkembang bertahun-tahun lamanya sebab kan adventure. Dia tak macam cerita anime-anime lain. Contohnya Naruto dia berkonsepkan dunia ninja. So dia tak boleh nak pergi jauh sangat daripada tu. Tapi dalam cerita One Piece, dia boleh pergi ke pulau ninja, dia boleh pergi ke pulau yang berkonsepkan Jepun dan sebagainya. Contohnya Wano. That's why dalam Wano kita boleh jumpa ninja. And then kalau kita pergi ke pulau-pulau yang lain pun macam-macam jenis pulau ada. Pulau macam ala-ala Egyptian dekat Alabasta. So that's why lah aku minat cerita One Piece, sebab dia rasa ada benda yang baru, and then dia universe dia besar lah. Universe yang sangat besar. So that's why lah aku suka. Abang tak nak collab dengan Faiz ke? Best doh. Tak nak. Tuan dah banyak kali plan nak jumpa, tapi susah. Lagi-lagi time COVID ni kan. Tapi insyaAllah lah, sekiranya ada rezeki tahun depan ke something, of course aku nak call dengan Faiz, bukan dengan Faiz, dengan lain-lain juga, dengan The Show, Kimi dan sebagainya. So just stay tune lah, okay? InsyaAllah kita akan cuba jayakan. Kai Nas, so dia tanya krokodil atau Doflamingo? Doflamingo. Sebab aku minat kan art dia susah kan. So bagi aku Doflamingo antara villain yang paling menarik lah bagi aku. Nico Official tanya, kenapa Luffy tak kahwin lagi bang? Wah, dia lah aku tahu. Lagipun Luffy baru 19 tahun. So dia masih muda lagi, panjang lagi umur dia. Mungkin dia kahwin lepas dah jadi Pirate King or something. Kahwin dah dengan Boa ke, dengan Nami ke, dengan siapa yang dia nak. Sebab tentu dia jadi Pirate King lah. So that's all guys, 20 question kita cover untuk video kali ni. So another 20 akan kita jumpa di next video yang akan datang. Thank you for watching. I hope you guys enjoy. I hope you guys satisfied dengan segala jawapan yang aku beri. Aku cuba jawab dengan ringkas lah, sebab kalau aku nak jawab detail sangat kan, panjang sangat video ni kan. Pada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe, tekan bell notification untuk tidak miss mana-mana video. Pada dah subscribe, thank you so much kerana masih stay dengan channel ni, and I hope you guys will keep on staying
and keep on supporting this channel. I will try my best to entertain you guys. And so I see you guys next time lah. Okay, Assalamualaikum.